Wow, banyaknya makanan. Setiap hari kita dapat makan dengan secukupnya. Bekalan makanan juga mencukupi untuk semua orang. Bagaimana agaknya teknologi pengeluaran makanan dapat mengekalkan atau membekalkan makanan yang mencukupi untuk semua orang dan semua rakyat? Jom teruskan menonton video ini untuk mengetahui berkaitan dengan teknologi pengeluaran makanan. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jom belajar sains tingkatan 5 bersama Cikgu Noraini. Dalam video kali ini kita masih lagi dalam bidang pembelajaran 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Baiklah, kita akan teruskan kepada standard kandungan 2.4 iaitu teknologi pengeluaran makanan. Standard pembelajaran untuk video kali ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kita nak berkomunikasi mengenai cara meningkatkan sumber, kualiti makanan dan juga kuantiti pengeluaran makanan. Yang kedua pula, kita nak menilai penggunaan racun serangga dan kawalan biologi dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Sekarang mari kita lihat teknologi pengeluaran makanan. Kenapa agaknya kita perlu menggunakan teknologi pengeluaran makanan? Teknologi pengeluaran makanan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bekalan makanan sedunia. Antara langkah yang diambil dalam teknologi pengeluaran makanan termasuklah meningkatkan pengeluaran makanan, meningkatkan kuantiti pengeluaran makanan, menghasilkan dan menggunakan baka yang bermutu, serta menggunakan pelbagai jenis teknologi moden. Sekarang mari kita lihat cara meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Terdapat pelbagai usaha yang dijalankan oleh pelbagai agensi kerajaan dan swasta di Malaysia untuk meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Antaranya adalah penggunaan teknologi moden, pendidikan dan bimbingan kepada para petani, penyelidikan dan pembangunan, penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum, pengurusan tanah yang cekap dan penggunaan baka yang bermutu. Apa agaknya kepentingan penggunaan baka yang bermutu? Penggunaan baka yang bermutu di Malaysia dapat mempelbagaikan sumber makanan, meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Antara contohnya adalah kelapa sawit Tenera. Kelapa sawit Tenera berbuah lebat, mempunyai isi rong yang besar, sabut yang tebal, tempurung yang nipis dan kandungan minyak yang tinggi. Ciri-ciri yang baik atau bermutu bagi kelapa sawit Tenera ini menyebabkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran minyak sawit akan meningkat. Seterusnya, belimbing bintang emas. Belimbing bintang emas berwarna kuning keemasan serta manis dan rangup. Betik eksotika pula bersaiz besar dan mempunyai isi yang manis. Lembu Mafrivol
adalah merupakan lembu kacukan dan menghasilkan susu yang banyak dan sesuai hidup di kawasan beriklim tropika. Ayam Aka Putra merupakan ayam kacukan. Ayam kacukan ini membesar dengan cepat dan dagingnya mempunyai tekstur yang menyerupai ayam kampung. Baka tanaman dan haiwan ternakan yang bermutu diperolehi melalui teknik pengklonan, kacukan, kejuruteraan genetik dan juga teknologi mutagenesis. Ciri-ciri baka yang bermutu adalah seperti cepat tumbuh dan matang, hasil yang banyak, daging, susu dan buah yang lebih bermutu, penjagaan mudah dan kos penjagaan rendah, serta rintangan yang tinggi terhadap penyakit, serangga perosak dan cuaca yang melampau. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan teknologi moden. Mesin pengisar dan mesin pengisi cecair mempercepatkan pemprosesan dan pengeluaran makanan. Ini adalah contoh mesin pengisar dan mesin pengisi cecair. Teknologi moden yang seterusnya, pengklonan. Pengklonan dapat mengekalkan ciri baik pada baka tanaman dan haiwan ternakan. Gambar foto menunjukkan pengklonan bagi tumbuhan. Penggunaan teknologi moden yang seterusnya adalah jentera. Jentera seperti traktor, jentolak dan jentuai mempercepatkan proses penanaman dan pemungutan hasil pertanian. Ini adalah contoh bagi jentolak dan juga jentuai. Seterusnya adalah bioteknologi seperti pemindahan embrio, pengklonan dan kejuruteraan genetik digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Sekarang ini penggunaan drone banyak digunakan di seluruh dunia. Antara kegunaan drone adalah untuk proses semburan pestisida dan dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos tenaga kerja. Pendidikan dan bimbingan untuk petani adalah penting untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan. Beberapa agensi atau institusi memberikan pendidikan dan bimbingan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pertanian dalam usaha untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran makanan negara. Sebagai contoh, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dan juga Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Penyelidikan dan pembangunan dijalankan secara berterusan di seluruh dunia untuk mengatasi masalah kekurangan makanan global. Beberapa buah universiti di Malaysia
turut menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam usaha meningkatkan kualiti makanan dan kuantiti pengeluaran makanan. Sebagai contoh, Fakulti Sains Perikanan dan Aquakultur Universiti Malaysia Terengganu dan juga Fakulti Sains dan Teknologi Makanan Universiti Putra Malaysia. Penggunaan tanah dan kawasan perairan secara optimum. Cara mengoptimumkan penggunaan tanah dan kawasan perairan termasuklah yang berikut. Mengusahakan tanah yang terbiar supaya menjadi tanah atau kawasan yang sesuai bagi aktiviti pertanian dan peternakan. Menyuburkan kawasan tandus. Mengusahakan kolam pelombongan yang terbiar supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur air tawar. Mengusahakan kawasan tanah paya yang mudah dibanjiri air laut supaya menjadi kawasan yang sesuai bagi aktiviti aquakultur marine. Seterusnya, membina empangan dan tali air untuk tanah pertanian atau penternakan yang kekurangan bekalan air. Tanah bagi kawasan pertanian adalah sangat terhad. Oleh itu, teknik pertanian yang tidak menggunakan tanah bolehlah diaplikasikan. Sebagai contoh, aeroponik. Ini adalah contoh bagi aeroponik. Dan juga hidroponik. Ini pula adalah contoh bagi hidroponik. Kaedah aeroponik dan hidroponik dapat mengatasi masalah kawasan tanah yang terhad untuk pertanian. Pelda atau Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan dipertanggungjawabkan untuk memulihkan tanah terbiar supaya menjadi tanah yang subur dan sesuai untuk pertanian. Sekarang mari kita lihat pula pengurusan tanah yang cekap. Pengurusan tanah yang cekap melibatkan penggunaan pelbagai pendekatan untuk mengekalkan kualiti hasil tanaman, meningkatkan kualiti hasil tanaman dan juga meningkatkan kuantiti hasil tanaman. Sebagai contoh, penggiliran tanaman. Gambar foto menunjukkan contoh penggiliran tanaman. Selain itu, tanaman campuran juga boleh diaplikasikan untuk pengurusan tanah yang cekap serta penanaman teres. Seterusnya, mari kita lihat penggunaan racun serangga. Proses penghapusan perosak tanaman memainkan peranan yang penting dalam usaha menjaga kualiti dan kuantiti hasil tanaman. Ini adalah contoh perosak tanaman. Contoh perosak tanaman adalah seperti tikus, belalang dan juga siput. Serta ulat. Racun perosak seperti racun serangga mudah digunakan untuk mengawal populasi perosak tanaman. Namun, terdapat kesan penggunaan racun serangga. Antaranya adalah mencemarkan alam sekitar, perosak tanaman menjadi lebih berdaya tahan, membunuh cacing tanah dan mikroorganisma berfaedah dalam tanah.
serta mencemarkan tanah dan hasil pertanian. Selain daripada penggunaan racun perosak, kawalan biologi juga boleh diaplikasikan untuk mengawal perosak tanaman. Apa itu kawalan biologi? Kawalan biologi merupakan kaedah yang mengaplikasikan interaksi antara organisma seperti mangsa-pemangsa dan parasitisma yang digunakan untuk mengawal perosak tanaman di sesuatu habitat. Sebagai contoh, interaksi mangsa-pemangsa adalah burung hantu jelapang memburu tikus untuk dijadikan sebagai makanan. Bagi interaksi parasitisma pula, penyengat bertelur di dalam telur rama-rama lalu memusnahkannya. Sekarang mari kita lihat kelebihan dan kelemahan kawalan biologi. Antara kebaikan kawalan biologi adalah lebih mesra alam, tidak memudaratkan kesihatan organisma lain kecuali perosak tanaman, tidak menyebabkan perosak tumbuhan berdaya tahan dan lebih murah. Keburukan kawalan biologi antaranya adalah mengambil masa yang lebih panjang untuk mengawal populasi perosak tanaman, sukar meramalkan hasil kawalan biologi yang melibatkan organisma hidup, memerlukan perancangan dan pengurusan yang lebih teliti dan berkesan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem jika populasi spesies pemangsa atau parasit menjadi lebih terkawal. Kawalan biologi perlulah dirancang dengan baik. Kawalan biologi yang digunakan tanpa perancangan yang baik akan menghasilkan pelbagai masalah. Sebagai contoh, penggunaan cerpelai untuk mengawal populasi tikus di ladang tanaman tebu di Kepulauan Hawaii gagal kerana cerpelai aktif pada waktu siang manakala tikus pula aktif pada waktu malam. Hal ini menyebabkan cerpelai beralih kepada burung dan telur penyu sebagai makanan. Sekarang mari kita lihat soalan uji minda. Soalan yang pertama, nyatakan 4 ciri baka yang bermutu. Jawapannya adalah cepat tumbuh dan matang, tahan penyakit, perosak dan cuaca melampau, mudah dan kurang kos penjagaan yang rapi, serta banyak hasil makanan yang lebih berkualiti. Soalan yang kedua, nyatakan 3 cara pengurusan tanah yang cekap. Jawapannya adalah penggiliran tanaman, tanaman campuran dan penanaman teres. Soalan yang ketiga adalah berikan satu contoh kawalan biologi. Jawapannya adalah penggunaan burung hantu untuk mengawal tikus di ladang kelapa sawit. Baiklah murid-murid, kita telah pun selesai mempelajari berkaitan dengan teknologi pengeluaran makanan. Cikgu harap anda telah pun faham berkaitan dengan bagaimana cara untuk meningkatkan sumber, kualiti makanan dan juga kuantiti pengeluaran makanan. Juga berkaitan dengan penggunaan racun serangga dan juga kawalan biologi.
Jika anda ada sebarang persoalan atau pertanyaan, anda bolehlah bertanya pada guru anda di sekolah nanti atau boleh rujuk buku teks. Baiklah, kita telah sampai ke penghujung video. Cikgu harap anda telah subscribe channel Cikgu, channel Noraini Gaming. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.